Ada orang menyanyi. Okey, kita sambung. Tadi kita akan menerbitkan rumus sudut berganda hari ini. So, cikgu ulang balik yang kita belajar semalam. Semalam kita belajar sin A tambah B adalah sama dengan sin A cos A tambah cos B. Lepas tu cos A sin B. So, macam mana kita nak jadikan dia rumus sudut berganda? Kita cuma tukarkan B, tukar jadi A. So, apabila cikgu tukarkan jadi A, dia akan jadi macam ni. Sin A cos A tambah cos A sin A. Atau cikgu boleh tulis juga sebagai, cikgu boleh pindahkan cos A ni ke belakang. Dia jadi macam ada benda yang sama kan? Dia macam A tambah A. So, dia jadi 2 sin A cos A. Faham tak? So, macam mana penukaran yang sudut majmuk tu kepada sudut berganda? Cuma tukar je. Yang B ni dia jadi A. B ni dia jadi A. So, dia jadi 2 sin A. So, sin 2A adalah sama dengan 2 sin A cos A. Faham? Kurang faham? Semalam kan memang formula dia macam ni, betul tak? Sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B, betul? Ini formula tau. Ini formula asal. Untuk menukarkan daripada sudut majmuk kepada sudut berganda, kita cuma tukarkan B tu dia jadi A. So, sekarang B tu cikgu dah tukar jadi A, yang B cikgu dah tukar jadi A. Yang ni cikgu boleh tukar je kedudukan cos A dulu ke sin B dulu ke, cikgu boleh tukar kedudukan dia. Sin B. Sekejap. Right. Cos A sin A. B tu cikgu tukar jadi A. Sin A cos A tambah cos A sin A sama je. Benda yang sama, jadi dia jadi 2 sin A cos A. Dia sama macam A. Dia sama macam A tambah A. Dia jadi 2A. Nampak tak? Sebab benda ni adalah benda yang sama. Faham? Cikgu, saya nak tanya. Kenapa B tu kena tukar jadi A? Inilah cara kita nak menerbitkan rumus sudut berganda tu. Kalau tidak, awak kena hafal je benda ni. Kalau tidak, kita boleh hafal je benda ni. So, cikgu tunjuk macam mana formula tu boleh terhasil. Macam mana boleh terhasil benda tu dengan menukarkan B yang asalnya B tukar jadi A. Contoh, faham Contoh tan tan, semalam kita belajar tan A tambah B sama dengan formula je tan A tambah tan B, lepas tu bahagi 1 tolak tan A tan B. Okey, so apa yang berlaku sekarang, kita tukarkan je tan A tambah A. B tu kita tukar jadi A. Bila kita nak jadikan dia sudut berganda, kita tukar je B jadi A. Mana yang B tu dia tukar jadi A. So, dia akan jadi tan A tambah tan A bahagi 1 tolak tan A tan A. Okey, so bila nampak kan tan A tambah tan A, dia jadilah 2 tan A. Bagi 1 tolak tan dia akan jadi tan kuasa 2A. Dia bukan tan kuasa 2A kuasa 2 tak dia tan tu yang dikuasakan 2. So, tan kuasa 2A. So, jadi dia akan jadi rumus sudut berganda. Jadilah tan 2A. Ini bagaimana terbitnya rumus berganda tu. Rumus sudut berganda. Faham tak? So, formula sudut berganda ni inilah formula sudut yang berganda. Jelas? Jelas.
Okey, so ini cikgu tak nak terang. Benda ni cikgu dah terang tadi. Macam tu. Okey, lepas tu kita pergi kepada cari nilai bagi ungkapan yang berikut menggunakan rumus sudut berganda. Okey. Kita tahu tadi rumus sudut berganda adalah sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Okey, katakanlah kita anggap ni A. So A dia adalah sama macam ni. Sin 15 tu sama dengan A, cos 15 sama dengan A. So sebenarnya adalah sama dengan sin 2 darab 15 bersama dengan sin 30, iaitu nilainya adalah 1/3. 1/2. Faham tak? Okey, untuk cos pula ya. Formula cos ada 3. Cikgu tunjuk kat sini balik. Formula cos ada 3. Ni sebenarnya tak perlu pun hafal sebab memang ada pun. Ni formula dia ya. So, cos 2A adalah sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. So, cikgu bagi nampak cos kuasa 2, A dia 22.5, sin 22.5. Jadi, sebenarnya nilai ini adalah bersamaan dengan cos 2 darab 22.5. So, dapatlah cos 45. Dapatlah, tekan kalkulator kita dapat punca kuasa 2/2. Faham? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan kat sebelah sini. Kalau cikgu laju bagi tahu ya. Tan 2A. Ni formula sama dengan 2 tan A bahagi 1 tolak tan kuasa 2A. So, cikgu nak bagi nampak benda tu sama. Ni 2 tan 75. Tan tu A tu adalah 75. 1 tan kuasa 2 A. So, jadi kita punya jawapan adalah tan 2 darab 75. So, dapat jawapan tan 150. So, bila awak tekan kalkulator dapatlah, dia kata dapat negatif 1 per punca kuasa 3. Faham? Faham. Okey, sikit lagi sebelum cikgu ke kumpulan. Okey, nak tanya apa tu? 1 tu tak payah usik Mana? Yang 1 tolak. Ni, 1 tolak ni. Tak, ini memang formula ini dapat tan 2A. So, kalau kita tahu dah nampak tadi A kita adalah 75 kan? A kita adalah 75. Jadi sebenarnya yang ini semua sama dengan tan 2 darab 75. Faham tak? Okey. Faham? So, tan 150, tekan je kalkulator, kita akan dapat nilai ini. Dekat kalkulator biru dia tak boleh nampak, tapi kita boleh guna kalkulator putih. Kejap ya, cikgu guna kalkulator putih. Tan 150. So, dapatlah jawapan macam ni. Benda ni sama je dengan ni. Yang ni kalau kita nak tukar pun, kita boleh guna darab dengan conjugate dia lah. So, benda ni sama dengan macam ni. Jangan risau, benda tu benda yang sama. So, kalau awak nak tukar sama macam kalkulator, boleh darab dengan punca kuasa 3 bahagi dengan punca kuasa 3. So, dia jadilah negatif punca kuasa 3 bahagi dengan 3. Tu. Okey? Faham? Cikgu. Nak tanya apa tu? Faham. Oh, faham. Okey.
So kita buat pembuktian pula. Dia kata buktikan setiap ada titik yang berikut. Cos sek 2A Kalau cikgu sama ada yang kecil jadi besar atau besar, yang kiri jadi kanan atau kanan jadi kiri. So cikgu guna cosec ni lah dulu. Cosec ni adalah bersamaan dengan cosec 2A adalah bersamaan dengan, kita tengok huruf yang ketiga iaitu sin. Jadi dia akan jadi 1 per sin 2A. So sin 2A adalah bersamaan dengan 1 per 2 sin A cos A. Okey, so cikgu bahagikan dia macam ni. Nampak cikgu bahagikan dia 1 per 2 darab 1 per sin A darab dengan 1 per cos A. So dia akan jadi 1 per 2, 1 per sin adalah sama dengan cosec A darab 1 per cos adalah sama dengan sec A. So dah sama. Nampak? Sama. So cikgu dah buktikan lah. Macam itulah cara pembuktian dia. Faham tak? So dia sama je macam identiti asas, lebih kurang je. Okey, so kita pergi dekat, ada soalan nak tanya dekat pembuktian ni? Kat mana nak ulang? Daripada awal pembuktian? Yang cosec 2A ni? Awak tak tahu cosec 2A. Sekejap cosec 2A. Cosec ni kita tengok S kan? So dia jadi 1 per sin. Yang tu awak tahu tak? Boleh kan? Okey. So sin 2A, formula tadi. Sin 2A adalah bersamaan dengan 2 sin A cos A. Tu awak faham? Okey, so cikgu asingkan sebab cikgu nak bagi, kenapa cikgu asingkan? Sebab cikgu nak bagi jawapan sama macam ni. So cikgu asingkan 1 per 2 darab 1 per sin darab dengan 1 per cos. Sebab benda ni sama je. Kalau cikgu asingkan pun dia tetap akan dapat jawapan 1 per 2 sin A cos A. Cikgu cuma asingkan supaya cikgu boleh nampak yang 1 per sin kat sini boleh jadi cos A, 1 per cos kat sini boleh jadi sec A. So kita telah membuktikan benda tu adalah benda yang sama lah. 1 per 2 sec A cos A. Sama je kalau cikgu buat sec A kat depan ke cos A kat depan ke, sama. Benda tu adalah benda yang sama. Kalau awak takut benda tu tak sama, awak letak je lah sebiji macam tu. Cikgu tukar je kedudukan sec A kat depan. Yang ni faham tak? Okay, faham So pendek kata sebenarnya pembuktian ni sama je. Kita tengok formula, kita tukarkan sahaja. So cikgu tak tunjuk pembuktian sebab cikgu nak tunjuk pula dekat sini macam mana pula boleh jadi sin A per 2. Okey, untuk sudut separuh. Okey, macam mana boleh dapat sin A per 2? Contoh awak ada formula macam ni. Awak ada, formula cos awak adalah sin A adalah sama dengan 2 sin 2A adalah sama dengan 2 sin A cos A. Betul tak? Ini adalah formula bagi sin 2A. So kalau kita nak jadi separuh, jadi dekat sudut tu awak bahagikan semua dengan separuh. So dekat sudut ini awak bahagi separuh, dekat sudut ini awak bahagi separuh, dekat sudut ini awak bahagi dengan separuh. So soalan minta tolong so cikgu singgahkan dia jadi sin A sama dengan 2 sin A per 2 cos A per 2. So soalan minta singgahkan yang ini. So cikgu pindahkan ke sebelah.
Oh, dia tak guna formula ini. Kejap ya. Dia guna formula ni. Cos 2A sama dengan 2 cos 2A tolak 1. Ini awak jangan kata, cikgu, Min mana datang benda ni? Ini adalah formula So, macam tadi cikgu kata kalau nak tukar jadi dia separuh, awak kena buat kat sini bahagi 2. Yang ini bahagi 2. Dekat sudut sahaja bahagi 2. So, dia jadi cos A sama dengan 2 cos 2A per 2 tolak 1. So, cikgu nak singgahkan cos A per 2 ni. So, apa cikgu buat? Cikgu akan pindahkan 1 ke sebelah. Dia akan jadi cos A tambah 1 sama dengan 2 cos 2A per 2. So, cikgu pindahkan 2. Dia jadi cos A tambah 1 bahagi 2 sama dengan cos 2A per 2. So, cikgu nak cos A per 2 sahaja. Jadi, cikgu akan pindahkan punca kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia akan jadi cos A per 2 sama dengan punca kuasa plus minus cos A tambah 1 bahagi 2. So, macam yang kedua ni lah. Faham tak? Dia macam algebra biasa. Kita pindah-pindah-pindah. Cikgu, Aha. saya tak dapat macam mana nak buat sin tadi. Sin tu memang tak boleh. Bukan, dia tak guna sin pun. Yang ni kejap lagi cikgu tunjuk. Yang cos ni faham tak? Faham? Okey, yang sin tu dia guna formula lain. Bukan formula yang cikgu guna tadi tu. Dia guna formula ni. Formula cos 2A juga. Tapi sama dengan 1 tolak 2 sin cos 2A. Ini form masih lagi dalam formula cos 2A. Yang ni awak tak perlu hafal sebab memang akan ada dalam SPM nanti. Cikgu cuma tunjuk sahaja macam mana cara nak tukarkan kepada sudut separuh. So, dekat 2A ni kita bahagi 2. Dekat sudut ni kita bahagi 2 juga. So, dia jadi cos A sama dengan 1 tolak 2 sin cos 2A. So, kita punya matlamat sekarang adalah untuk singgahkan tertinggal A per 2. Kita singgahkan sin A per 2 ni. So, kita pindahkan 1 ke sebelah ataupun ni. Pindah macam ni So, dia akan jadi kat sini 2 sin cos 2A per 2 sama dengan 1 tolak cos A. Lepas tu, cikgu pindahkan 2 ke sebelah. Dia akan jadi sin cos 2A per 2 sama dengan 1 tolak cos A per 2. Lepas tu, cikgu pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Dia jadi sin A per 2 sama dengan punca kuasa plus minus 1 tolak cos A bahagi 2. Dapatlah jawapan untuk sin ni pula. Faham tak? Faham, cikgu. Cikgu, maksudnya yang formula asal ni dia akan kasih dekat soalan ke dia kasih dekat muka surat depan ni? Dekat muka surat depan formula. Bahagian formula. Jadi berdasarkan soalan lah dia nak minta sin A per 2 ke cos A per 2 ke? Dia akan bagi tahu. Dia akan tunjuk lah dia nak A per 2 ke, dia nak 2A ke, macam tu. Oh, faham. Okey, so tan ni pula, tan ini diolah daripada mana? Tan kita tahu tan adalah tan A per 2 adalah sama dengan sin A per 2 bahagi cos A per 2. So, kita tinggal ganti masuk yang ni dengan yang ini ke dalam ini. So, cikgu tak nak tunjuk yang itu sebab nanti awak pening. Jadi, cikgu akan tinggalkan dulu benda tu sebab kita nak kerja kumpulan. Cikgu nak terang sikit je dekat sini contoh dia. Okey, contoh kat sini dia suruh buktikan bahawa tan X per 2 adalah sama dengan 1 tolak cos X sin X. Okey. So, yang ni ada pernah macam soalan SPM pernah keluar untuk sudut separuh ni tau.
So apa yang kita buat? Cikgu terang dekat contoh lah. Okay, awak nampak kan dekat sini kan? Cos X. So cos X ni adalah sama dengan yang ini yang kita dah cikgu tunjuk tadi, yang dibahagi 2 tadi. Yang ni bahagi 2, ini bahagi 2. So dia dapat cos X 1 tolak sin cos 2X per 2. So dia gantikan dekat sini. Sama juga dengan sin ni kan. Sin tu asalnya sin 2A sama dengan, ataupun cikgu tukar jadi X, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. So dekat sudut tu kita bahagi 2, dekat sudut bahagi 2, dekat sudut bahagi 2. So dia jadi sin X sama dengan 2 sin X per 2 cos X per 2. So bolehlah tukar ni. Ni tukarkan dekat bawah. Ni sebab sin X kan. So kita dah tukar, kita dah tolak, satu tolak jadi dah tak ada satu, tolak-tolak dia jadi tambah. So inilah jawapan kita. So kita boleh potongkan dia. Ni potongkan, ini dia ada 2 ke atas. So satu je kena potong. So tinggallah dekat atas itu adalah sin, ni pun dah kena potong. 2 dengan 2 ni dah kena potong, 1 sin dah kena potong. So dia jadilah sin X per 2 bahagi dengan cos X per 2, dapatlah tan X per 2. So ini adalah pembuktian bagi sudut yang separuh. So untuk pembuktian sudut yang separuh, awak kena tukar dulu daripada sudut rumus berganda, tukarkan kepada sudut yang separuh. Faham? Ada soalan nak tanya sebelum cikgu pindah ke kerja kumpulan? Cikgu. Okey. Tanya apa tu? Macam mana cos X dapat 1 tolak 2 sin cos 2X per 2 ni? Macam mana? Sebab ini kan cikgu kata ini memang formula. So ini bahagi 2, ini bahagi 2. Tu yang dah jadi cos X sama dengan 1 tolak sin cos 2X per 2. Faham? Dia gerak kedua tu aja. Dia dekat sudut je yang berubah. Faham tak? Okey, ada soalan lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada, semua orang boleh keluar daripada general dan pindah ke kumpulan masing-masing. Siapkan Jamboard gabungan main dulu Jamboard main dulu. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Okey. Admat ni siapa sebenarnya? Madiah ke? Mardiah. Oh, okey. Tapi kenapa Madiah ada kat sini? Bukan ke Saya tengok. Bukan ke sepatutnya group main kita kena ikut kelas? Oh, kelas masing-masing Salah tu. Madiah kumpulan 2. Korang ni pun bukan kumpulan 9 kan? Kumpulan 4 Saya kumpulan 4. Oh, betul lah. Okey. Boleh seorang. Okey, boleh? Okey, dah ada orang dah live kan? Kenapa grup 2 ada Atif? Atif grup ni ke Atif? Atif grup lain kan? Atif bukan grup 5 ke Atif?
Yang ni kelas ni cuma ada Umar je dalam ni. Untuk 5G. Kan betul tak? Mirul, Anas. Atif dekat group lain kan? Tip lain. Okey, boleh tak cikgu boleh tak cikgu minta seorang tolong share screen?